Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Akmal binti Muhammad Zuki, nama matrik 282990. Okey, kumpulan kami akan membincangkan mengenai isu pembekalan yang tidak mengikut spesifikasi dalam perolehan awam. SPRM telah menyeraikan 7 kesalahan utama yang sering ditegur oleh Ketua Audit Negara dalam laporan Ketua Audit Negara. Kesalahan-kesalahan tersebut boleh menyebabkan berlakunya ketirisan dalam perolehan kerajaan serta menjadi salah satu indikator ke arah berlakunya gejala rasuah. Antara kesalahan yang dilaporkan secara rasmi dalam LKAN adalah pada tahun 2012, RTM ditegur kerana telah membeli mesin pengimbas yang bersaiz A4 dengan harga melebihi harga jualan semasa pada ketika itu. Selain itu, pada tahun 2013 pula, LKAN mendapati Jabatan Penjara Malaysia telah melakukan beberapa siri pembayaran yang tidak mengikut SOP yang ditetapkan dalam perolehan mesin roti. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada isu pembekalan yang tidak mengikut spesifikasi dalam perolehan awam, iaitu merujuk kepada berlakunya transaksi pembayaran dan penerimaan sesuatu aset oleh sesuatu jabatan yang tidak sama seperti yang dipersetujui di dalam kontrak. Contohnya, tak sama dari segi saiz, fungsi ataupun color ataupun tidak sama dari segi jenama sesuatu barang tersebutlah. Antara teguran kepada agensi dan jabatan di dalam laporan Ketua Audit Negara adalah seperti pada tahun 2010, Jabatan Taman Laut Malaysia telah ditegur kerana perolehan enjin bot aluminium 4 lejang pada harga 11,500, namun enjin yang diterima adalah enjin bot aluminium 2 lejang pada harga 6,500 sahaja. Yang kedua, Jabatan Penjara Malaysia pada tahun 2019 iaitu kerja pembekalan yang tidak mengikut spesifikasi surat setuju terima yang telah ditetapkan. Yang ketiga iaitu teguran kepada Majlis Perbandaran Manjung pada tahun 2018 iaitu barangan mentah yang diterima tidak berkualiti dan tidak sempurna. Seterusnya teguran yang keempat pada tahun 2021 kepada Kementerian Tenaga dan Sumber Asli iaitu sebahagian besar komponen program MySuria dan pengurusan bagi peralatan fotovoltaik suria yang dibeli adalah tidak sesuai untuk digunakan mengikut spesifikasi lokasi pemasangan. Seterusnya yang kelima, teguran kepada Jabatan Keretapi Negeri Sabah pada tahun 2021 iaitu pemasangan barangan yang dibeli tidak menepati spesifikasi asal. Seterusnya pada tahun 2019, teguran kepada Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak iaitu 34 buah rumah separa siap di bawah projek Rumah Pu Perak Felkra Nasaruddin telah dirobohkan kerana tidak mengikut spesifikasi kontrak. Pintu hoarding untuk projek Rumah Pu Perak Felkra Nasaruddin fasa 1 adalah dalam keadaan tidak sempurna. Baiklah, seterusnya kita lihat antara kerja-kerja yang tidak mengikut spesifikasi yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Yang pertama, pada tahun 2019, Majlis Perbandaran Manjung ditegur kerana sambungan antara Copper Tape dan juga Copper Road yang dilakukan menggunakan pakai kaedah klaim yang tidak kukuh. Seterusnya, pada tahun 2019, Lembaga Perumahan Hartanah Perak ditegur kerana pintu hoarding yang digunakan dalam keadaan tidak sempurna. Pada tahun 2020, kumpulan wang sumbangan modal pembentungan ditegur apabila pembinaan infrastruktur tidak sama seperti lukisan siap bina yang dipersetujui. Dan seterusnya pada tahun 2021, Jabatan Keretapi Negeri Sabah
ditegur kerana pemasangan konkrit sleeper di laluan kereta api Halu Gilat ke Tenom tidak dicetak dengan perkataan yang mengikuti spesifikasi dalam kontrak. Assalamualaikum, saya Nur Aniza binti Nasuha, nombor metrik 282984. Okay, saya akan menerangkan mengenai tindakan yang telah diambil oleh pihak-pihak berkuasa berkaitan teguran audit. Okay, pihak berkuasa yang pertama adalah Majlis Perbandaran Manjung, iaitu Jabatan Audit Negara berpendapat bahawa kualiti pembinaan bagi projek yang dijalankan adalah kurang memuaskan. Sesudah dari itu, MPM telah pun memaklumkan bahawa maklum balas bertarikh 17 Januari 2020 bahawa pihak berunding telah mengambil tindakan untuk menyemak dan menilai semula kerja-kerja yang telah ditetapkan. Okay. Yang kedua, Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak, di mana pelaksanaan projek RP Fekra Nasaruddin fasa 1 di bawah LPHP telah ditegur di dalam LKAN kerana keputusan daripada pihak kontraktor untuk meroboh semula 34 buah rumah separa siap kerana isu spesifikasi yang tidak sama seperti yang telah dipersetujui. Pihak LPHP juga menerusi maklum balas yang diterima pada 13 September 2019 dan Januari 2020 telah memaklumkan bahawa agensi tersebut telah mengadakan mesyuarat sebanyak 2 kali dalam sebulan bagi tujuan pemantauan. Maklum balas dari pihak LPHP juga turut memaklumkan bahawa agensi tersebut pada waktu itu sedang mencari kontraktor baru kerana syarikat kontraktor asal yang telah dilantik tersebut telah bankrupt dan diletakkan di bawah Jabatan Insolvensi Malaysia. Sesudah dari itu, LPHP telah pun mengeluarkan satu surat penamatan kontrak bertarikh 20 Disember 2019. Pihak berkuasa yang ketiga adalah kumpulan wang sumbangan modal pembentungan. Terdapat 2 teguran yang telah dilaporkan di dalam LKAN 2020 Siri 1 terhadap KWSMP. Teguran-teguran tersebut adalah tertumpu kepada kegagalan dalam memastikan infrastruktur yang telah disiapkan berada dalam keadaan yang memuaskan pasca penyerahan serta kegagalan dalam memastikan infrastruktur yang dibina adalah selari dengan lukisan siap bina yang disediakan oleh arkitek yang bertauliah. Oleh hal yang demikian, KWSMP melalui SPAN telah pun menjawab kedua-dua teguran tersebut, telah bersetuju untuk melaksanakan pemeriksaan tapak dan pengesahan kerja-kerja naik taraf yang dijalankan oleh pihak kontraktor yang dipersetujui. SPN juga turut bersetuju untuk mengikut senarai kuantiti yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Kecil serta melakukan semakan terhadap perkara-perkara berkaitan seperti kos naik taraf sistem pembentungan awam mengikut jenis sistem pembentangan awam dan skop penaik tarafan. Bagi teguran kedua pula, SPN telah memaklumkan bahawa satu notis telah dikeluarkan kepada perunding yang dilantik oleh kontraktor dan kecacatan tersebut telah pun diperbaiki. Bagi isu perbezaan infrastruktur yang disiapkan pula, pihak SPAN menjelaskan bahawa berdasarkan Warta Kerajaan Persekutuan di bawah kaedah-kaedah industri perkhidmatan air, reka bentuk dan pembinaan sistem pembentungan dan tangki sepetik tahun 2003 dengan jelas menggariskan bahawa pihak perunding mempunyai kuasa kawalan untuk menangani risiko kualiti kerja dan kecacatan struktur. Oleh itu, pihak perunding dianggap kompeten untuk kegagalan dalam mereka bentuk, pembinaan dan pemasangan pembentungan termasuklah proses rawatan dan kestabilan struktur. Pihak berkuasa yang keempat adalah Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Kementerian Pengangkutan sebagai kementerian yang bertanggungjawab terhadap Jabatan Kereta Api Negeri Sabah telah memberikan maklum balas terhadap kedua-dua teguran yang telah dibuat oleh JAN. Bagi teguran pertama, iaitu teguran mengenai konkrit sleeper, MOT menjelaskan bahawa peralatan yang telah digunakan di dalam projek tersebut adalah selari dengan spesifikasi yang dilaksanakan oleh Kereta Api Tanah Melayu. Bagi teguran kedua pula, MOT menjelaskan bahawa kawasan-kawasan landasan yang terlalu rapat dan dengan tebingan sungai dan kaki bukit atau cerun serta longkang tidak akan dapat diukur dengan tepat kerana faktor ruangan yang terhad. Dalam pada yang sama, MOT juga turut menjelaskan bahawa batu tersebut dibeli dalam bentuk langsam.
Okey, seterusnya, adakah peranan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Ketua Audit Negara mencukupi dalam menangani isu ketirisan dalam perolehan negara? Okey, peranan SPRM. SPRM merupakan sebuah suruhanjaya yang telah dinaik taraf fungsi dalam urusan pencegahan rasuah yang melibatkan rakyat Malaysia yang dilakukan di dalam dan di luar negara, melibatkan urusan-urusan yang berkaitan hal ehwal negara. Setakat Ogos 2022, misalnya, SPRM telah pun melakukan beberapa siri tangkapan dan penahanan dengan pelbagai jenis kesalahan melibatkan pelbagai sektor seperti penjawat awam dan juga orang awam. Pada Januari 2022, seramai 42 penjawat awam dan 117 orang awam ditangkap oleh pihak SPRM. Tangkapan yang dibuat tersebut meliputi kedua-dua sektor awam dan swasta seperti pengurusan tertinggi, pengurusan dan profesional, kumpulan sokongan, pegawai sektor swasta, orang awam dan lain-lain. SPRM juga bergiat aktif untuk memerangi masalah-masalah lain yang turut mendorong kepada kecacatan untuk mencapai matlamat utama perolehan awam. Terdapat beberapa siri tangkapan telah dilakukan dan SPRM telah berjaya membuktikan salah laku yang berkait rapat dengan perolehan awam di mahkamah. Seterusnya, peranan Ketua Audit Negara. Dalam konteks negara Malaysia, urusan audit telah diketuai oleh Ketua Audit Negara atau KAN. KAN mengurusi Jabatan Audit Negara dikhususkan untuk menjalankan 4 pengauditan, iaitu pengauditan penyata kewangan, pengauditan pematuhan, pengauditan prestasi dan pengauditan pengurusan syarikat kerajaan. Jabatan Audit Negara juga bertanggungjawab dalam melaksanakan aktiviti pengauditan dan penyediaan laporan secara bebas dan adil. Dalam pada masa yang sama, Jabatan Audit Negara dikehendaki untuk memenuhi keperluan dan harapan stakeholder dan auditi selain menguruskan aktiviti audit dengan cekap dan berkesan. Objektif terakhir Jabatan Audit Negara adalah untuk menjadikan sebuah jabatan contoh dalam persekitaran negara yang maju. Dari segi analisis, SPRM dan KAN secara jelas bertanggungjawab dalam memastikan bahawa tidak berlaku kecurangan di dalam proses perolehan awam. Namun begitu, adakah peranan SPRM dan KAN mencukupi untuk membentras isu ini? Kami berpendapat bahawa SPRM dan KAN masih belum berada di prestasi yang membanggakan dalam menangani isu ketirisan ini. Hal ini demikian kerana mewujudkan dan kedua-dua entiti ini masih belum dapat menangani isu ketirisan dalam perolehan awam secara menyeluruh. Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan perkara ini berlaku. Antaranya adalah Akta SPRM memperuntukkan jumlah hukuman yang rendah. Umum mengetahui bahawa SPRM merupakan sebuah suruhanjaya yang aktif dalam melakukan pendakwaan dan penahanan terhadap suspek yang disyaki curang dalam urusan awam. Antara jumlah hukuman denda yang terbesar yang pernah didenda oleh SPRM di mahkamah adalah sebanyak 210 juta serta penjara 12 tahun terhadap Datuk Seri Najib Razak setelah beliau didapati bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram, iaitu dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Pada tahun yang sama juga, seorang pembantu penguatkuasa Kawal Selia Padi dan Beras Selangor telah dikenakan hukuman denda sebanyak 2.34 juta dan dipenjara selama 3 tahun di atas kesalahan menerima rasuah bernilai RM500,000. Manakala pada 1 Ogos 2022, Mahkamah Rayuan telah mengetepikan Muhammad Adnan Mat Daud telah diarahkan penjara setahun dan denda RM10.8 juta serta dipenjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda tersebut. Ketiga-tiga kes yang dirujuk ini pada dasarnya mempunyai nilai denda yang tinggi, namun kami pendapat bahawa jumlah hukuman penjara yang dikenakan kepada para pesalah adalah rendah dan perlu dimaksimumkan ke jumlah yang lebih tinggi. Bahkan untuk kesalahan-kesalahan rasuah, misalnya terdapat kesalahan hanya dikenakan hukuman penjara selama 1 hari berdasarkan kepada kes.
Pesalah yang bernama Amjad Ali telah diisytiharkan bersalah di atas kesalahan memberi suapan rasuah wang tunai RM500 kepada seorang pembantu penguatkuasa di Majlis Pembandaran Keluang. Kami berpendapat bahawa hukuman yang dikenakan adalah terlalu rendah dan perkara ini mungkin menjadi salah satu punca isu ketirisan dalam perolehan awam masih berlaku. Yang kedua, wujud kesalahan dalam penyediaan dokumen oleh pihak SPRM. SPRM sendiri telah dilaporkan melakukan kesilapan seperti tidak menyediakan maklumat dan dokumen yang lengkap untuk diproses dan diterima oleh pihak mahkamah bagi tujuan melancarkan perjalanan pendakwaan. Kesalahan tersebut pernah dilakukan oleh pihak SPRM di dalam kes rasuah terowong dasar laut yang melibatkan Lim Guat Eng. Mahkamah telah mengarahkan SPRM untuk menyerahkan laporan forensik perbualan dalam WhatsApp dari 2 saksi pendakwaan. Selain itu, pada 9 Mei 2022 pula, mahkamah telah menolak maklumat yang diberikan oleh pegawai SPRM dalam kes rasuah yang melibatkan Datuk Seri Bong Mokhtar Radin. Hal ini demikian kerana Mahkamah Seksyen memutuskan bahawa maklumat yang telah diberikan oleh pegawai SPRM tersebut merupakan maklumat daripada sumber yang tidak diketahui. Selain itu, Jabatan Peguam Negara pernah memulangkan semula kertas siasatan kes kehilangan wang yang bernilai hampir AS 7 juta kepada SPRM kerana wujud kesalahan-kesalahan lain yang memerlukan siasatan lanjut. Yang ketiga, KN dan SPRM lambat untuk mengenal pasti projek-projek yang bermasalah. Meskipun KN menerusi JN aktif dalam melakukan kerja-kerja pengauditan, namun kami tidak dapat menolak fakta bahawa terdapat beberapa isu-isu besar yang gagal dikesan bermasalah oleh pihak KN. Sebagai contoh, isu kegagalan JKDM dalam menyiapkan sistem U-Customs yang bernilai RM397.43 juta. Projek tersebut telah bermula sejak Oktober 2013. Teguran demi teguran telah didokumentasikan oleh pihak KN. Contoh terbaik adalah kes yang melibatkan Jabatan Air Negeri Sabah yang mula ditegur bermasalah dan sering gagal menyediakan barangan seperti yang ditetapkan sejak tahun 2008. Kami berpendapat bahawa SPRM dan KN masih belum secara maksimum untuk menangani masalah ketirisan perolehan awam ini. Isu-isu seperti jumlah hukuman, kesalahan dalam prosedur kerja dan kegagalan dalam mengenal pasti projek bermasalah sejak dari awal menyebabkan kecurangan dalam perolehan awam tetap berlaku. Assalamualaikum, saya Muhammad Azbar bin Abu Bakar, nombor metrik 282970. Seterusnya, kesan perolehan ke atas kecekapan pengeluar dan value for money. Di dalam perbincangan ini, kami akan membincangkan kesan rasuah perolehan ke atas kecekapan pengeluar dan juga VFM. Rasuah akan menjejaskan perjalanan sesuatu projek. Hal ini demikian kerana kejadian rasuah dalam kalangan ejen kerajaan dan swasta telah menyebabkan beberapa permasalahan besar kepada masyarakat dan negara. Antaranya adalah pembelanjaan yang berlebihan. Terdapat beberapa teguran yang telah dibuat oleh KAN mengenai perbelanjaan yang berlebihan akibat kegagalan yang tidak difahami. Antaranya adalah pembinaan kompleks mahkamah baru Kuantan di Bandar Indra Kota Kuantan, Pahang. Projek tersebut merupakan sebuah projek di bawah pakej rancangan ekonomi kedua yang bernilai RM157.34 juta. Yang kedua pula, keselamatan terhadap alam sekitar. Faktor keselamatan merupakan faktor yang diberikan keutamaan oleh kesemua kontraktor dalam menyiapkan sesuatu projek. Lazimnya, kontraktor akan memastikan
bahawa setiap bahan mentah, rekaan dan lokasi projek adalah bebas dari sebarang ancaman keselamatan. Namun dalam dapatan dari JAM mendapati bahawa risiko terhadap alam sekitar dan pengguna ini pada asasnya bermula dari kegagalan agensi, jabatan dan syarikat syarikat pandangan awam untuk melantik barisan kontraktor yang bertauliah dan berpengalaman. Yang ketiga pula, penggunaan serta memberi tanggapan negatif kepada stakeholder. Rasuah akan memberi tanggapan negatif kepada stakeholder. Hal ini demikian kerana rasuah merupakan satu kesalahan integriti yang boleh menjejaskan keseluruhan urusan. Dalam hal kecekapan pengeluaran, pemberian dan penerimaan rasuah berupaya untuk menjejaskan keseluruhan projek yang dirancang. Teori rasuah yang boleh menjelaskan salah laku rasuah dalam perolehan. Pada tahun 1953, Donald Creasy telah mengemukakan teori segitiga penipuan yang menjelaskan secara konseptual alasan sesuatu penipuan itu dilakukan. Creasy telah merumuskan terdapat 3 elemen yang menyebabkan kecenderungan untuk berlakunya penipuan. Ketiga-tiga elemen tersebut adalah tekanan, peluang dan rasionalisasi. Faktor tekanan merupakan salah satu elemen popular yang menjurus kepada aktiviti rasuah. Tekanan dalam konteks ini merujuk kepada tekanan-tekanan berbentuk fizikal dan mental. Antaranya adalah tekanan kewangan, tekanan persekitaran dan tekanan bertanggungjawab. Yang pertama, tekanan kewangan. Kadar gaji yang rendah untuk kedua-dua sektor awam dan sektor swasta ini acap kali dijadikan sebagai pemberat kepada tekanan semasa masyarakat. Isu seperti peningkatan kos sara hidup telah menyebabkan rakyat terdesak dan mula mencari ruang dan jalan mudah untuk mendapatkan wang bagi menampung serta menyelesaikan masalah-masalah sedia ada. Yang kedua pula, tekanan persekitaran. Isu tekanan persekitaran merupakan satu isu yang perlu ditekankan di dalam perbincangan ini. Walaupun Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang mengamalkan sikap profesional dan bertoleransi yang tinggi, namun rumusan yang sama tidak boleh diguna pakai bagi menggambarkan beberapa persekitaran seperti persekitaran kerja dalam konteks penjawat awam misalnya. Sistem tekanan secara tidak langsung menyebabkan berlakunya tekanan persekitaran. Hal ini demikian kerana sektor awam menekankan sistem tekanan dengan serius. 3.0 pula, tekanan bertanggungjawab. Isu tekanan bertanggungjawab adalah merujuk kepada tekanan atas dasar kerja
kami merujuk kepada keutamaan Tan Sri Johan Jaafar yang mengatakan bahawa tekanan bertanggungjawab sentiasa berlaku, terutamanya apabila sesuatu kes itu melibatkan ahli politik. Hal ini demikian kerana ahli politik dilihat mempunyai kuasa eksekutif yang besar sekaligus merupakan untuk menyebabkan para pegawai bawahan kehilangan kerja serta punca pendapatan dalam jangka masa yang singkat. Rumusannya pula ialah rasuah adalah amalan kotor yang perlu dihapuskan. Kesan rasuah kepada negara adalah sangat tinggi. Keruntuhan ekonomi di Venezuela misalnya dikatakan berpunca daripada amalan rasuah yang diamalkan oleh pegawai-pegawai kerajaan di negara tersebut, terutamanya dalam projek-projek awam. Perkara sedemikian merupakan satu senario yang perlu dielakkan kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang berpotensi besar untuk menjadi sebuah negara yang maju dari segi pembangunan dan ekonomi. Kami berharap kerajaan mula bertindak sekerasnya dan merubah secara total kelemahan-kelemahan dalam kaedah pengimplementasian yang ada sebelum ini. Sekian, terima kasih.